Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا نحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها atau kama qal, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Imam As-Sakhawi, hadis ini sahih. Kata Al-Albani, hadis ini hasan. Dan ada sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Daripada Amru bin Shu'aib, dia ambil hadis ini daripada bapa dia bernama Shu'aib bin Abdullah. Bapa dia ambil hadis ni daripada bapa dia, daripada tok wan dia, daripada tok wan Amru, iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As. Amru ni dia tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia wafat tahun 118 Hijrah. Bapa dia Shu'aib bin Abdullah pun tabi'in, bukan sahabat Nabi. Bapa dia ambil daripada tuan dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini sahabat Nabi. Tuan dia wafat tahun 63 Hijrah. Kata dia, Nabi SAW pada satu hari bersabda. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang ada sama dengan Nabi. Nabi kata, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana. Nabi kata, aku nak tanya hampa daripada ramai-ramai makhluk Allah yang ada ni,
siapa yang hampa rasa kagum dengan iman mereka ni? Dalam ramai-ramai makhluk Allah. Makhluk ni benda yang Allah cipta ni makhluk belaka. Manusia, malaikat, jin, iblis, syaitan, semua makhluk. Nabi kata dalam ramai-ramai makhluk Allah ni, iman siapa yang hampa rasa kagum? Qalu, jawab para sahabat Nabi, al-malaikah. Kami respect malaikat. Seorang Quran kata malaikat ni ya la ya'sunallaha ma amarahum. Allah kata malaikat ni adalah sekumpulan makhluk Allah yang mereka ni sekali-kali tidak akan derhaka Allah. Allah suruh apa, mereka buat semua. Maka selaras dengan tu, sahabat-sahabat Nabi kata kami kagum, kami respect dengan iman malaikat. Qal, Nabi kata wa kaifa la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Nabi kata hampa nak heran apa dengan iman malaikat? Malaikat ni duk ada dengan Tuhan. Depa malaikat Allah. Depa duk jumpa Allah. Kalau depa beriman dengan iman yang hebat, itu biasa. Wa zakarul anbiya. Sahabat-sahabat Nabi kata kalau macam tu kami kagum dengan iman para nabi. Kami respect nabi-nabi ni, iman mereka hebat. Qal, Nabi kata wa kaifa la yu'minun wal wahyu yunzalu alaihim. Nabi kata nak heran apa dengan nabi-nabi yang beriman? Nabi-nabi ni wahyu duk turun kat mereka. Kalau Nabi beriman dan iman mereka kuat, itu biasa. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat turun wahyu melalui Nabi-Nabi. Qalu, kata para sahabat Nabi, nahnu, kalau macam tu tak ada siapa dah. Kami lah kot. Iman kami lah kot yang hebat. Pasal apa? Pasal duduk dah di luar sana ramai lagi yang tak ikut beriman kepada Nabi, tidak terima Allah sebagai Tuhan. Kami ni beriman. Kira kami ni dahsyat lah. Qal, Nabi kata wa kaifa la tu'minun wa ana baina azhurikum. Nabi kata nak heran apa kalau hampa beriman, aku duk ada dengan hampa. Kalau hampa beriman biasa, hampa duk tengok aku hari-hari. Wahyu turun aku baca, hampa dengar. Hampa tak puas hati, hampa mai jumpa aku, Allah bagi mukjizat, aku tunjuk mukjizat, hampa beriman. Biasa. Qalu, sahabat kata, faman ya Rasulullah. Sahabat kata kalau macam tu, siapa yang iman mereka boleh kita rasa kagum? Iman siapa yang patut kita rasa kagum? Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tuna ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna biha. Nabi kata kita patut rasa kagum, kita patut respect satu kaum yang mereka tak ada lagi lah ni. Ya'tuna ba'dakum, mereka akan mai lepas hampa ni. Hampa tak ada esok ni, baru mereka ni nanti mai. Mereka tidak pernah jumpa aku, tidak pernah jumpa Nabi. Yajiduna suhufan, cuma yang ada depan mereka suhuf, iaitu Quran. Nabi mereka tak pernah jumpa, mukjizat mereka tak pernah tengok. Mereka cuma tengok Quran, mereka baca Quran, mereka faham Quran. Quran suruh beriman dengan Nabi dan apa yang Nabi kata. Mereka pegang hadis Nabi, mereka beramal sungguh-sungguh dengan Quran dan hadis Nabi. Sedangkan mereka tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Nabi kata mereka ni yang patut kita respect.
bukan malaikat, bukan nabi-nabi, bukan hampa semua. Tapi yang patut kita respect adalah qaumun ya'tuna ba'dakum, kaum yang tak ada lagi lani. Esok-esok ni baru mereka mai. Mereka mai-mai tu yang ada depan mereka Quran. Mereka baca Quran, mereka ambil faham daripada Quran, mereka beramal dengan Quran. Mereka kata mereka sayang kepada Nabi, sedangkan mereka tak pernah tengok Nabi. Mereka pegang hadis Nabi, mereka amalkan hadis Nabi. Mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah dan Nabi. Ini orang kita kena kagum dengan iman mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia ni? Kita. Kalau kita hari ini tanpa pernah tengok Nabi, tak pernah tengok pun, kita cuma tahu cerita pasal Nabi ni, Quran cerita, kita cuma tahu cerita Nabi ni adalah hadis Nabi, kita dah belajar cerita, tapi kita sayang dekat Nabi. Sebut aja nama Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aku sendiri kagum dengan mereka ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau kita memilih untuk beriman kepada Allah, jadi orang Islam, percaya Quran, percaya hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi umat Nabi Muhammad ni sangat istimewa. Sangat istimewa. Umat-umat Nabi-Nabi lain tak seistimewa kita. Istimewa kita ni di antara sebabnya ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda yang Allah bagikan kepada kita kerana Allah sayang Nabi. Allah bagi ke kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq dekat kita benda-benda ni. InsyaAllah sekali lagi kita nanti baca kitab ni, kita nanti cerita, kita nanti baca bagaimana Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat mereka macam-macam benda yang berat-berat sehingga kan mereka tak terpikul perintah Allah tu. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dekat kita syariat within kita punya kemampuan untuk buat. Saya nanti baca insya-Allah. Kita tengok satu-satu hadis Nabi yang menceritakan tentang istimewa kita kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza tawadda al-'abdul muslim aw mu'min awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Fa iza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwudu, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wudu. Wudu ni syariat Allah bagi ke kita umat Nabi Muhammad. Bila kita berwudu, kita basuh muka aja. Nabi kata segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita. Pasal apa? Pasal kita umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi SAW, segala dosa mata ni dia turun sekali dengan air yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh. Ni duk basuh ni, duk jatuh air tu, jatuh dosa. Sampai air nak last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa idza ghassala rijlaihi, apabila basuh kaki, dua ambil ayat semayang ni, basuh kaki, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil ayat semayang, ayat tu duk pi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir dosa pi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara hadis yang menceritakan istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsan wa atal masjid la yuridu illa salah lam yakhtu khatwah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah hatta yadkhul al masjid. Wa idza dakhala al masjid kana fi salah ma kanat tahbisuhu wa tusalli, yani alaihi malaikah, alaihi al malaikah ma dama fi majlisih allazi yusalli fihi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis grade 1. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu Abu Hurairah ni nama betul dia apa dia? Abdurrahman bin Sakhar. Disebut Abdurrahman bin Sakhar, kita tak apa nak tahu. Sebut Abu Hurairah, duk dengar selalu. Abu Hurairah tu gelap. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Dia riwayat hadis Bukhari saja. Hadis sahih Bukhari sahaja 1039 buah. Hebat tuan-tuan, hebat. Nak jadikan hadis tu grade 1 ni, nak duduk dalam first grade riwayat Al-Bukhari, bukan senang. Tapisan daripada ulama hadis ni sangat teliti. Dia riwayatkan hadis
dan termasuk di dalam kategori Bukhari 1039 hadis. Masuk dalam kumpulan hadis Muslim 1009 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia wafat 57 Hijrah. Nabi wafat berapa Hijrah? Nabi 11. Nabi wafat 11 Hijrah. Dia wafat 57 Hijrah. Maknanya selepas Nabi wafat tu berapa puluh tahun lagi dia hidup. Abu Hurairah ni. Riwayat dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Nabi kata salatul jami'. Salatul jami' maksudnya sembahyang berjemaah di masjid. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Sembahyang di masjid berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang di rumah ataupun sembahyang seorang di tempat kerja, dengan ketinggian 25 darjat. Dan riwayat lain kata 27 darjat. Yang ini untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa inna ahadakum iza tawadda fa ahsan. Hampa ni, umat aku ni, umat Nabi Muhammad ni, siapa yang ambil semayang, ambil ayat semayang elok-elok. Tak mau cincai, ambil ayat semayang elok-elok. Basuh tangan, basuh elok-elok. Kumuk-kumuk elok-elok. Basuh muka, basuh elok-elok. Basuh tangan, basuh elok-elok. Jangan sampai cukup-cukup siku, bagi lepas sikit pada siku. Basuh kepala, basuh kaki, buat bagi elok-elok. Tak mau cincai. Pasal apa? Batal ayat semayang ataupun tidak sah ayat semayang, tidak sah semayang. Kita buat cincai, ambil ayat semayang, dia boleh melingkup habis semua. Semayang kita tak sah, pasal syarat sah semayang kena ada ayat semayang. Ayat semayang kita tak sah, macam mana nak sah semayang? Kita pergi Mekah buat haji, kita tawaf dalam keadaan kita wuduk tak sempurna, kita wuduk kita tak komplit, wuduk kita tak sah, tawaf kita tak sah. Habis macam mana cerita? Kalau tawaf kita tak sah, kita niat masuk di dalam ihram haji, kita tak boleh keluar, pasal kita tawaf kita tak sah. Dia sangkut habis semua. Sebab kata cerita ambil ayat semayang ni, nampak dia macam satu benda simple, tapi implikasi dia besar apabila kita buat cincai. So Nabi SAW dia emphasize benda ni, dia tekankan benda ni, dia suruh jaga elok-elok benda ni. Nabi kita barang siapa yang berwuduk fa'ahsan, dan dia buat bagi elok-elok wuduk dia, ayat semayang dia ambil elok-elok, kemudian atal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa salah, dia pergi masjid bukan ada pasal lain, melainkan dia pergi kerana nak semayang. Lam yakhtu khatwah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah. Lepas dia ambil ayat semayang bagi elok-elok di rumah, dia pasang niat nak pergi masjid nak semayang. Setiap langkah dia nak pergi itu, every langkah yang dia langkah nak pergi itu, dua benda dia dapat. Satu, Allah angkat darjat dia. Yang kedua, dosa dia Allah padam. Double bonus dia dapat. Satu langkah, Allah angkat darjat, dan juga Allah potong dosa dia. Hatta yadkhulal masjid, Allah kira every single langkah dia, setiap satu langkah dia counted, Allah kira sampai dia masuk masjid. Wa idza dakhala al masjid kana fi salah, masuk aja dalam masjid tak semayang lagi, Allah kata pahala semayang sudah jalan. Masya Allah tuan-tuan. Siapa ni yang dapat ni? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat ke umat lain. Masuk aja dalam masjid sudah kira semayang, walaupun belum takbir lagi, Allah sudah kira dia dalam semayang. Ma kanat tahbisuhu wa tusalli, selama mana dia tertahan dalam masjid kerana nak semayang. Tuan-tuan, kita mai daripada tadi ni,
Sebelum maghrib mai dah. Parking semua elok-elok, masuk tahiyat masjid, buat cantik apa semua. Ingat kita apa? Nak semayang. Ni kita duduk dalam kuliah ni. Kita ingat kita apa tuan-tuan? Sekali nak semayang insya. Ni meter semayang duduk jalan ni. Siapa kata? Nabi SAW kita. Allah kata kita ni duduklah semayang ni. Allah menganggap kita duduk dalam semayang. Selagi mana kita tertahan di dalam masjid kerana nak semayang. Saat lagi nak semayang insya. Tidak cukup dengan itu. Nabi kata apa? Ya'ni alaihil malaikah madama fi majlisih alladhi yusalli fihi. Ni kita doa dah ni, doa dah dalam masjid ni, Allah bagi satu malaikat khas dekat kita. Yang malaikat tu mulut tak habis-habis. Malaikat ni duk kata apa? Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkan dia ni. Ni kita duduk ni, malaikat duk doa ni. Malaikat duk kata Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, bagi ampun dekat dia ni. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kesian dah dekat dia ni. Lagi kita duduk sini, lagi kita ada ayat semayang, lagi kita ni duduk dalam keadaan nak tunggu semayang, lagi tu malaikat non-stop. Dalam bahasa hadis dia kata apa? Madama. Bahasa Arab, madama maksudnya non-stop, continuously. Sentiasa malaikat dia sebut Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat minta, ya Allah, ampunkan dia ni kalau dia berdosa. Ya Allah, kesian ke dia. Malam yuhdith fihi. Nabi kata apa? Malaikat terus duduk berdoa, tak berhenti selagi mana dia tidak berhadas, tak batal ayat semayang. That's why kita duduk-duduk ni, kalau tempatnya bangkit, pergi ambil cepat-cepat, masuk balik, pergi ambil cepat-cepat. Pasal meter kebajikan, meter pahala kita duduk jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, istimewa kita ni pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada masjid kita, Masjid Quba, satu janji pahala lebih besar Allah bagi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salah kana lahu ka ajri umrah, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Sahal bin Hunayf, dia ni sahabat Nabi. Sahal bin Hunayf, dia wafat 38 Hijrah. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa di hotel ni, kita ada di Madinah, kita nak pergi ziarah Masjid Quba, nak keluar daripada hotel, baik duk tunggu di bawah, kita ambil siap-siap ayat semayang ni pasal nak pergi Masjid Quba. Barang siapa yang siap-siap ambil ayat semayang sebelum bertolak ke Masjid Quba, bila sampai fasalla fihi salah, bila sampai semayang, tak kira semayang apa, walaupun semayang itu semayang tahiyatul masjid. Kita pergi tak kena time semayang, bukan time Zuhur, bukan time Asar, bukan time apa. Kita sampai, kita masuk, kita buat semayang tahiyat masjid, kita semayang di dalam Masjid Quba, kana lahu ka ajri umrah. Allah bagi dekat dia macam dia buat komplit satu umrah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Masjid Quba ini masjid yang sentimental dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masjid yang Allah sebut dalam Quran, al-masjidu ussisa 'ala taqwa, masjid yang diasaskan di atas rasa takwa kepada Allah. Nabi hijrah Mekah mai Madinah, sampai-sampai Masjid Quba tu Nabi buat dulu. Allahu Akbar. Cukup sentimental dengan Nabi, cukup sentimental, sehingga kan Nabi dalam tempoh Nabi duk ada di Madinah, every Saturday, tiap-tiap hari Sabtu, Nabi akan pergi Masjid Quba. Ada kenderaan, Nabi naik kenderaan. Tak ada kenderaan, Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba every Saturday without fail. Nabi pergi semayang di Masjid Quba. Pasal ini masjid special. Masjid pertama Nabi dirikan bila Nabi sampai ke Madinah. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala simpan pahala tu.
siapa yang sampai ke Madinah, Masjid Quba jangan tak pi. Kalau kita duk pi umrah tiap-tiap tahun, 2 tahun sekali, bila mai hari nak ziarah Masjid Quba kita tak mau pi. Kita tak mau pi, kita tak mai 5 kali duk pi masjid tu, duk lugu tu kita tak. Oh, hang tak faham. Nabi duduk di Madinah every Saturday Nabi pi. Hang apa? Setahun sekali, 2 tahun sekali mai, hang tak mau pi Masjid Quba. Tak faham. Tak mau pi kebun kurma tak apa. Tapi tak mau pi Masjid Quba, ini jahil. Ini tak faham. Tak faham apa yang Nabi SAW suruh buat. Ada package umrah syarikat di situ, tengok ada syarikat dia bagus, dia offer 3 kali Masjid Quba. Dalam doa ada di Madinah ni dia offer 3 kali Masjid Quba. Mursyid ke apa? Syarikat Mursyid Al-Haramain, ada satu company. Ustaz ni budak Al Highway, orang kita sini. Mursyid Al-Haramain. Ustaz Mursyid ni dia belajar di Madinah dulu. Dia buat travel agent. Dia kerana dia belajar di Madinah, dia faham lebih. Dia menawarkan selama dia ada di Madinah 3 hari pi Masjid Quba. Hari ni pi Masjid Quba kerana ziarah. Esok nak pi ziarah tempat lain, tapi pi Masjid Quba dulu semayang, baru pi ziarah tempat lain. Lusa pi Masjid Quba, semayang Masjid Quba dulu, baru pi ke lain. Pasal apa? Pasal nak ambil itu keistimewaan Masjid Quba ni. Pasal apa istimewa? Pasal Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri setiap Sabtu Nabi akan pergi semayang di Masjid Quba. Apa dia pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijanjikan pahala ke ajri umrah, macam buat satu umrah, sedangkan dia ada di Madinah, dia tak pergi ke Mekah lagi pun dia sudah dapat pahala buat umrah. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Pasal apa ni dapat ni tuan-tuan? Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah lagi hadis yang ni lagi hebat. Tadi Masjid Quba, ini masjid lagi hebat. Apa dia? Masjid Haram, Masjidil Haram dengan Masjidin Nabawi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه أو كما قال. hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kita semayang di masjid aku ni. Masjid aku maksud masjid apa? Masjid Nabawi. Lebih afdal, lebih baik, lebih istimewa, lebih besar pahala 1000 kali dengan masjid-masjid lain melainkan Masjidil Haram. Kita turun pergi Masjid Nabawi, satu tahiyat masjid, Allahu Akbar, 2 rakaat. 2 rakaat itu lebih baik daripada 1000 kali semayang di masjid lain selain daripada Masjidil Haram. Manakala di Masjidil Haram pula apa dia? Afdal min 100,000, lebih baik daripada 100,000 kali semayang daripada masjid-masjid lain. Masjid Nabawi 1000, lebih baik 1000 kali ganda daripada tempat lain. Masjid Haram lebih baik 100,000 kali ganda daripada tempat lain. Ini paling istimewa. Kepada siapa tuan-tuan? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi lagi keistimewaan kepada kita umat Nabi Muhammad ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Power tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sembahyang subuh dia buat qabliyah subuh, dia buat sunat fajar 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada segala-gala yang ada atas dunia ni. Lebih baik sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang istimewa dalam dunia ni? Semayang 2 rakaat sebelum semayang subuh itu lebih istimewa daripada semua-semua ni. Kepada siapa ni? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena sayang Nabi ni. 1400 tahun dulu Nabi sebut dah.
1400 tahun dulu Nabi sebut dah di depan sahabat dia. Hadis hak mula kita baca tadi. Nabi kata hampa kagum dengan iman siapa? Sahabat-sahabat duk teka ni. Iman malaikat, iman nabi-nabi, iman kami. No, Nabi kata kagumlah dengan iman orang yang mai lepas hampa ni. Mereka tak pernah tengok siapa-siapa. Nabi mereka tak pernah tengok apa pun tak pernah. Mereka cuma tengok Quran, baca Quran. Mereka ada hadis Nabi. Tapi mereka boleh sayang Islam dan sayang kepada Nabi sampai macam ni. Kagumlah dengan mereka ni. Kalau kita tidak ada rasa ni, rasa sayang agama kita, sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi, tak ada istimewa ni semua, tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita gezek dalam bulan 4 dulu. Hadis yang cerita tentang apa? Hadis daripada Abi Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah baca full hadis ni di masjid ni. Nabi kata apa? Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan. Allah, dia ada sekumpulan malaikat, yang malaikat ni mobile. Dia kerja bergerak ronda ke sana sini. Malaikat Allah ni banyak tuan-tuan. Dalam hadis cerita ni yang kata malaikat Allah ni duk tawaf di Baitul Ma'mur, di atas tu, tiap-tiap hari masuk 70,000 malaikat masuk tawaf. Dan tiap-tiap 70,000 ni masuk tawaf, keluar hak lain pula masuk 70,000. Keluar hak lain pula masuk 70,000. Ramai yang kata malaikat Allah ni. Di antara malaikat-malaikat ni ada yang tugas dia, disebutlah hadis ni apa? Malaikat ni sayyaratan fudlan. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abang tu dulu. Kerja malaikat ni ialah ronda. Yabtaghuna majalisa zikr. Mereka ni duk cari di mana di atas muka bumi ni yang ada majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang bila orang duduk ingat Allah. Duk ronda. Malaikat ni duk pusing mana tempat yang ada majlis ilmu macam kita malam ni, dilihat bercahaya daripada langit. Dilihat bercahaya, maka malaikat akan turun mai join kita duk ada dalam majlis ni. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٍ. Apabila dia jumpa satu tempat yang ada majlis yang bawa ingat kepada Allah, qa'adu ma'ahum. Dia duduk sama dengan kita ni. Dia duduk ada ni, celah-celah kita ni. Dia duduk ada. Bahkan malaikat ni, dia duduk ada ni, yamla'una ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Depa duduk ni bersusun-susun sampai ke langit dunia. Ni, dia duduk ada ni. Dan mereka ni semua apabila habis majlis ilmu kita ni sekali lagi, bila habis ni faiza tafarraqu, kita pakai bangkit nak balik, araju wasaidu ila sama, dia pun balik naik ke langit. Dia dua ada dengan kita ni. Kalaulah Allah angkat hijab bagi kita nampak tuan-tuan, Allahu akbar. Banyak benda kita tengok tak nampak. Quran abang, hadis abang, mata tengok tak nampak. Sama macam Nabi SAW naik kenderaan lalu di kawasan kebun kurma Bani Najjar. Tiba-tiba kenderaan Nabi naik tu macam nak lompat lari. Nabi terus tanya. Nabi kata, siapa tahu ni kubuk siapa ni duk ada kot ni? Nabi kata ada kubuk ni kawasan ni, walaupun tak ada tanda, tak ada apa, tapi seseorang telah dikebumikan di sini. Sahabat kata ada ya Rasulullah. Riwayat tu kata ada 6 atau 5 atau 4 kubuk duk ada kawasan ni. Dan riwayat tu sebut 6 atau 5 atau 4, dia sebut macam tu. Tapi ada mayat di sini. Nabi kata depa tengah kena azab. Nabi kata, kalaulah aku minta kepada Allah, Allah akan jadikan hampa dengar suara mereka kena azab ni. Kalau aku minta, Nabi kata, kalau aku minta, Allah akan bagi hampa dengar suara mereka duk qiyau ni, kena azab ni.
sehingga tidak akan ada siapa lagi yang sanggup menguruskan mayat bila mati. Tuan, benda ni semua Quran dengan hadis habaq kat kita. Kita nak percaya, kita tak mau percaya, ikut kita. Percaya membawa untung di hari akhirat. Tak mau percaya, kita tanggung akibat dia di sana. Very simple. Allah ni very simple. Dia tak paksa kita. Dia habang, Quran habang, dalam hadis Nabi habang. It's up to you all. Nak terima, nak percaya ataupun nak buat gelak-gelak main, it's up to you all. Sana kita kira. Kita memilih untuk beriman, Allah tak ada untung apa. Kita memilih untuk kufur, tak percaya, engkar, Allah tak ada rugi apa. Kita pilih untuk beriman, kita untung. Kita pilih untuk tak percaya, kita rugi. Allah tak ada jejak apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah cerita ni, malaikat doa dah ni, dia duduk ni bersusun-susun sampai ke sama'id dunia, sampai ke langit dunia. Habis majlis sekejap lagi, kita bangkit nak balik, mereka pun fly, terbang balik, naik ke langit. Dalam hadis kata, mereka balik naik ke langit. Bila sampai di sana, Allah minta report. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila malaikat balik naik menghadap Allah, Allah minta report. Allah tanya kepada malaikat ni, fayas'aluhumullahu azza wajal wa huwa a'lamu bihim. Allah tanya malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui. Hadis tu kata wa huwa a'lam. Allah tanya malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui. Nak abangnya apa? Kalau tak tanya pun tahu dah. Tapi Allah tanya, sebab itu formality. Itu formality. Allah tak tanya pun. Dia tak buat hisap amalan apa pun, tak apa dah. Allah tahu dah kita ni nak pergi ke mana. Allah tahu dah. Tapi Allah buat juga hisap amalan. Pasal apa? Nak tunjukkan keadilan Allah. Allah nak beritahu kat kita, apa yang hang buat ni dia tunjuk balik ke hang, dengan kerana tu hang pergi ke sini. Maka dalam hadis ni Allah guna tu perkataan tu. Dia kata fayas'aluhumullah. Allah tanya malaikat yang balik daripada majlis kita ni. Allah tanya wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Maha mengetahui. Kalau tak tanya pun tahu dah. Min aina ji'tum? Allah tanya malaikat ni, hampa mai mana? Min aina ji'tum? Ni hampa mai mana? Jawab depa, ji'na min indi ibadin laka fid dunya. Kami mai daripada dunia, daripada bumi tu. Kami baru balik. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Malaikat bagi detail report. Kami baru balik daripada dunia, daripada Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, postcode 13200. Memang tak pergi lain dah. Tepat punya alamat dia bagi. Kami mai daripada Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, dan nak bagi tahu depa ada di Masjid Fahim tadi, yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Wa yukabbirunak, dan mereka bertakbir kepadamu ya Allah. Wa yuhallilunak, dan mereka bertahlil la ilaha illallah kepadamu ya Allah. Wa yahmadunak, dan depa bertahmid kepadamu, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Wa yas'alunak, dan mereka ada minta sesuatu padamu ya Allah. Ni kita punya doa ni. Malaikat pergi habaq dekat Allah. Mereka ada minta sesuatu kepadamu ya Allah. Allah kata dekat malaikat, wa madza yas'aluni? Mereka minta apa dekat aku? Sedangkan Allah Maha mengetahui. Saja Allah tanya malaikat, mereka minta apa dekat aku? Qalu yas'alunaka jannatak. Malaikat kata, mereka minta syurgamu ya Allah. Mereka duk minta doa, duk minta nak masuk syurga ya Allah. Mereka duk minta syurga. Tuhan kata dekat malaikat, wahal ra'au jannati. Tuhan kata, mereka pernah tengok ke syurga aku? Yang mereka duk minta nak masuk syurga ni, mereka pernah ke tengok syurga aku? Jawab malaikat, la ay Rabb, tak pernah ya Allah. Mereka tak pernah tengok syurga. Tuhan kata apa? Fakaifa lau ra'au jannati. Tuhan kata, kalaulah mereka pernah tengok syurga, macam mana gamaknya?
Tak pernah tengok ni, duk minta, ya Allah nak masuk syurga, ya Allah, padahal tak pernah tengok. Tuhan kata kalaulah mereka pernah tengok sekali yang kata syurga tu, macam mana agama mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis tu panjang, potong sampai kat ujung. Saya dah gezek bulan 4 dulu. Malaikat bagi report last. Fayaqulun, kata malaikat, Rabbi fihim fulan. Malaikat kata okey, hak lain semua okey, markah semua kita dah bagi, semua cantik. Tapi ada seorang, malaikat kata, dalam ramai-ramai di Masjid Fahim tadi, ada seorang. Fihim fulan, dalam kalangan ramai itu ada seorang. Abdun khata'. Malaikat kata dia ni Masya Allah, dosa punya banyak. Dia ni jahat. Macam-macam benda dia buat. Dosa bagi dia tak ada heran apa. Derhaka mak dia, derhaka ayah dia. Dia curi duit orang, dia ambil hak orang, dia fitnah orang, dia hasad dengki dengan orang. Abdun khata'. Dia ni satu orang yang cukup banyak buat salah. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia betul-betul bukan nak main, malam ni dia lalu. Dia kata ada apa, nampak macam pasal malam. Ujung tu dia pun menjaga. Dia slow tengok, satu macam yang lab. Ni Abdul Khata' ni, dosa banyak ni. Tengok lab masuk, oi, kebab pun ada ni, karan ni. Kebab dia nampak dulu. Tengok lagi, boleh tahan ni. Sambil telinga duk dengar dalam ni. Dia tanya daripada dia, buat apa dia? Dia kata, kuliah mengaji. Oh, ya, kau nak main. Satu macam dia parking. Pergi pancung ambil semayang pas sikit, naik. Nak masuk pun tak berani, duduk lock. Bukan duduk lock tu. Ni Abdul Khata' ni. Nak masuk pun cuak. Dia berasa, tuan-tuan, orang kalau banyak buat salah ni, ya Allah, tuan-tuan. Musim haji baru ni, satu orang hantar ni selit. Pak hantar satu mesej kat saya. Cerita orang pergi haji. Dia naik daripada KLIA, turun Mekah dan dia masuk Mekah dulu. Turun Jeddah, masuk Mekah. Sepanjang perjalanan nak pergi ni, ya Allah, dia betul-betul tak mau pergi. Satu, dia rasa dia tak ready lagi. Yang kedua, dia rasa dia dosa banyak lagi. Dia nantilah bagi sampai satu cantik time baru dia nak pergi lah. Tapi nama dah naik. Lepas tu bini duk paksa suruh pi dengan keadaan hati tu duk takut pun ada. Dengan kutu duk gempang ni pun sakan. Dia kata, hang betul kan nak pergi haji ni? Dia kata, aku tahu apa nak pergi, bini ni kacau. Sampai dah hari nak pergi, dia kata, hang biar betul hang nak pergi ni. Jadi takut, dia ni takut. Naik ke terbang ni, duk kepala ni duk teringat macam-macam ni. Orang duk abang kata kalau dosa banyak sangat pergi Mekah, tengok Kaabah tak nampak. Benda tu duk ada dalam kepala dia. Dia duk rasa dia dosa banyak. Jadi kalau lah langkah masuk tak nampak, sungguh Kaabah pergi dia kata. Nak tawaf tak apa lah. Duk kacau, dalam kepala otak kacau. Sampai kapal terbang turun di Jeddah. Orang pun buat pengumuman, kira okey boleh buka tali pinggang apa semua nak bangkit. Dia nak bangkit tak boleh, tuan-tuan. Nak bangkit tak boleh. Nak begitu dia teriak merong. Dia kata kena dah. Tak sampai Mekah lagi, tak tengok Kaabah lagi, dia kata atas bangku kapal terbang Tuhan tunjuk dah, nak bangkit tak boleh, bukan teriak. Pramugari lari mai. Awak pasal Pak Haji. Dia kata aku tak boleh bangkit, dia aku dosa banyak. Dia kata Allah marah kat aku. Pramugari kata tali pinggang tak buka lagi. Punya tak guna mereka ni hantar. Macam ni punya mesej mereka hantar dekat ustaz. Kita duk baca mula tu kata Allahu Akbar. Tali pinggang, seat belt tak buka. Nak bangkit tak boleh lah. Nak bangkit tak boleh. Pramugari buka, lega, bangkit pergi. Yang tu tak pergi tepi, yang tu selingan saja. Yang tu.
Nak cerita ni Abdul Khattab, jadi ni dosa banyak dia ni. Allahu Akbar. Dia singgah tengok kebab, tengok apa, masuk mai duduk di luar sana. Malaikat hamar dekat Tuhan. Malaikat kata macam mana dengan dia ni Syekh ni macam mana? Abdul Khattab dosa banyak dan dia pun bukan niat nak main mengaji, cuma dia mai tengok kebetulan dia duduk dia melekat sampai sembahyang Isyak. Macam mana dia ni? Tuhan dengar malaikat bagi report. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ni bukan cerita bangku kapal terbang dia, tu tak masuk. Kena Abu Hasin yang tu. Tuhan kata apa tuan-tuan? Fayaqul, Tuhan kata walahu ghafartu, baginya keampunan aku. Ni hak dosa banyak ni, hak macam mai pun bukan niat nak mai mengaji ni. Dia mai sulam masuk duduk kebetulan saja. Tuhan kata apa? Walahu ghafartu, bagi dia ni hak banyak dosa ni keampunan aku. Tuan-tuan boleh bayang tak kita hak memang mai nak mengaji ni? Kalau hak macam tu pun Allah janjikan keampunan, tuan-tuan jangan bimbang. Kita mai ni janji baik daripada Allah ada. InsyaAllah. Tuhan kata lagi. Tuhan kata apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tuhan kata apa? Depa ni ada ramai ni, depa ni semua ni adalah satu kaum, adalah satu kumpulan yang siapa pun mai duduk dengan mereka tak akan rugi. Orang hak mai masjid mengaji ni, mereka ni adalah satu kaum, mereka ni dah okey dah. Orang mai join mereka, orang hak join tu walau sejarah dia panjang mana pun tidak akan rugi. Tuhan kata. Allah nak apa? Bagusnya majlis ilmu ni. So tuan-tuan, kita attend majlis ilmu ni tak silap. Memang inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janji keampunan kepada orang yang hadir ni. Belum cerita hadis kata malaikat dia kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Tak masuk yang tu lagi. Attend saja sudah cukup. Kepada siapa tuan-tuan? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 111. Muka surat 111 masalah dia kata minta maaf pada Tuhan. Okey. Kita duk tahu kita minta maaf, minta sorry dekat sama-sama manusia. Dia nak cerita kata dekat Allah juga kita kena minta sorry, minta maaf. Sesungguhnya adalah kata-kata hati dan juga lupa dan tersalah dan terpaksa, itu semua adalah perbuatan kita. Tak kira sama ada lintasan hati, terlintas. Kita tengok satu orang lintas hati kita, lintas tak elok. Dia ni kerja ni ya, tengok hidup mewah, rasuah orang kot, ingat gitu. Lintas. Benda ni kadang-kadang dia beyond control. Kita tak boleh kontrol. Pasal kita jahat. Jadi lintasan jahat duk main. Dia tengok satu orang kenin dekat sebelah tak agak, sebelah angkat. Dia ni kerja ni gaji apa duit. Ingat habis-habis kuat pun ada kot 10,000 sebulan, tapi cara lagang hidup ni macam gaji 50,000. Rasuah ni lintas. Tak kata pun, tak kata tak pergi duk cerita ke orang pada, tapi hati kita ni macam ni punya lintas. Satu dia kata. Yang kedua lupa. Tak kira nanti terang detail dia, contoh-contoh lupa ni apa. Dan yang kedua tersalah. Benda ni semua diri kita buat. Terlintas pun hati tu ada dalam diri kita. Kita tersilap, tersalah buat satu benda pun kita silap, kita salah, ataupun kita lupa tu kita. Jadi maknanya benda ni semua sepatutnya kita kena ambil tanggungjawab. Sepatutnya, sebab dia mai pada diri kita. Tetapi benda tu tidak terikhtiar dan tidak dikehendaki. Benda tu bukan kita cadang, tapi benda tu dia mai.
Ingat tak elok kat orang ni. Bukan kita duk ingat ni aku nak buruk sangka kat dia. Tak ada. Dia main lagu tu ya. Dia main satu macam yang lintas. Okey. Tetapi oleh kerana ia main daripada diri kita sendiri, yakni kerja tu main daripada anggota kita sendiri. Kita teringat tak elok kat orang, main daripada hati kita. Kita silap buat satu benda, kita silap. Kita terlupa nak buat satu benda, kita lupa. Oleh kerana benda tu mai pada kita, sekiranya tidak dengan belah kesihan Tuhan, patut Tuhan ambil salah benda tu kat kita. Patutnya kita ingat tak elok kat orang, Allah anggap itu salah, kita kena bertanggungjawab. Kita terlupa buat satu benda, terlupa pun kita kena tanggungjawab. Sepatutnya lagu tu. Kerana itu, daripada mai daripada anggota kita sendiri, maka dengan sebab benda tu sepatutnya Tuhan ambil salah, tiba-tiba Tuhan tak ambil salah, maka diajaknya kepada kita supaya minta maaf daripada segala yang tersebut itu di dalam Al-Quran. Walaupun benda tu mai lintas dalam hati, Allah ajak kita suruh minta ampun. Firman Allah apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu doa. Tu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, ayat ujung, ayat dekat nak habis surah Al-Baqarah ni. Itu doa. Apa dia? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, tidak kiranya engkau ambil salah kepada kami. Ni kita duk ingat tak elok kat orang ni, kita kata dekat Tuhan, ya Allah, janganlah itu dianggap sebagai dosa, sebagai salah dekat kami. Yakni maafkanlah kami jika lupa kami nak menjunjung perintahmu, ataupun salah kami daripada nak menyempurnakan segala hukum hakammu. Minta ampun kat Tuhan. Tuhan kita duk baca dalam wirid tu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah jadi benda tu dosa kalaulah sekiranya kami lupa ataupun kami buat salah. Minta Tuhan jangan anggap itu sebagai dosa. Sabda Nabi SAW, qal qad fa'altu. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, qad fa'altu, sesungguhnya aku perkenankan permintaan kamu. Tu dia tuan-tuan. Ni ayat ni bila kita baca, kita kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah anggap itu dosa kalau kami terlupa ataupun kami buat silap. Janganlah anggap itu dosa. Immediately, serta merta Allah jawab, qad fa'altu, aku terima. Siapa kata ni? Nabi SAW kata. Tuan, ni ayat ni kena duk baca selalu. Pasal apa? Pasal Nabi kata, kita habis aja baca ayat ni, Tuhan kata accepted, aku terima. Makna kalau hang terlupa, kalau hang tersilap, sungguh aku terima itu sebagai satu kesilapan dan aku maafkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah lupa itu ada dua macam. Lupa ni ada dua macam, iaitu lupa yang jadi daripada seseorang dengan sebab ambil mudah. Satu, dia lupa ni pasal dia take for granted, dia ambil mudah, dia jenis cincai. Okey. Dan yang kedua, sebab terlampau-lampau, yakni sengaja. Dua, lupa boleh jadi dengan dua sebab ni. Seperti orang yang nampak pada pakaiannya ada najis. Ni contoh yang kata buat ringan, ambil mudah ni, take for granted ni. Dia tahu dah pakaian hak dia pakai ni kena najis. Okey. Maka dilewatkannya daripada menghilangkan najis itu. Dia kata tak apa, saya pergi cuci ya. Dia buat mudah. Simple punya contoh. Kita pada Kepala Batai nak pergi Kuala Lumpur, sampai Bukit Merah, Zuhur dah masuk. Ingat sembahyang siap-siap lah, buat jamaah takdim. Tak pumpak kereta masuk pi. Sementara nak pergi sembahyang tu, pergi pancok dulu, pergi toilet dulu. Tapi toilet dulu, kita buang air. Jenis toilet ni hak tempat basuh apa ni, dia pakai hak spring tu. Buka air panggung dia ulang senduk. La ilaha illallah. Ni yang kita duk hot ni.
Kita ni punya duk jaga pakaian ni, tak mau bagi kena najis. Nak masuk ni lipat kaki seluar naik bagi tinggi ni, nak jaga ni, tak mau. Pakaian ni kalau kena najis, sekali lagi nak bawa semayang tak boleh. Jadi kita dah ada precaution, dah ambil ni, dah lipat ni, lipat kaki seluar naik sampai lutut apa semua ni, kira cantik dah. Masuk pergi apa semua, buang air, buka dia panggung dulu tu. Aduh, kalau kaki bebai bunyi tajam dalam. Kalau kaki bebai ni jangan buat pasal dengan dia. Kampu kata sembung habis kena baju terajang pom kata. Lepas aduk cuci luar kata dia ni awal pula. Dia bebai pasal benda tu jadi. Kalau kena habis satu badan itu episod malang lah. Kalau dia mocik kena kukuk kaki seluar ke apanya, yang tu boleh cuci lagi. Kena cuci ya. Pasal cari kita nak pergi semayang. Dia bak najis ni tuan-tuan, dia tak ada sorry punya. Najis mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Macam mana jangan tanya ustaz, nah hang fikir lah macam mana nak buat. Macam mana nak bagi hilang, macam mana kena fikir lah. Tapi najis tu tidak boleh bawa semayang. Okey, tengoklah kalau mocik main takat-takat lutut seluar ke apa, kena jurus ya. Cara cuci najis mutawassitah, najis pertengahan. Ayat kencing, ayat apa ni semua najis pertengahan, najis mutawassitah. Cara dia macam mana? Kena alerkan air di kawasan yang kena najis tu. Alerkan sekali, kira habis. Hati pun lapang, pergi semayang. Allahu Akbar, semayang. Dia kata kaut betul lah apa-apa semua. Tak apa dia dah. Tak ada lagi semayang tu ni. Tak ada lagi. Postpone dulu. Buat jamaah takhir saat ni. Dia kata ni payah ni, nak basuh, nak apa semua payah. Tak lagi lah sampai Kuala Lumpur lagi buat jamaah takhir lah. Dia kata lagu tu. Dia melewat-lewatkan cuci tu. Pakaian dia yang kena najis tu, dia ambil pergi dulu, dia pergi. Sampai Kuala Lumpur apa semua, masuk rumah anak dia ke, masuk hotel ke apa ke semua. Terlupa dah kata seluar tadi kena najis, terlupa dah. Tengok pebek mayang dengan seluar tu. Semayang dengan seluar yang kena najis tadi. Ni hadir nak buat contoh ni. Kita baca balik sekali lagi. Dia kata, kes yang pertama contohnya, pakaian yang dia pakai tu terkena najis. Maka dilewatkannya menghilangkan najis itu. Kemudian terlupa. Maka sembahyang ia pada pakaian najis itu. Ni kes yang pertama. Terlupa. Terlupa tu pasal apa? Pasal dia ambil mudah. Dia patut tadi ni, masa kena tu clear bang. Contoh yang kedua. Sama macam di rumah kita. Rumah kita. Ada orang daripada hari masuk rumah dengan ni 10 tahun dah duduk rumah tu. Sekali boleh tak nak basuh lantai rumah tu. 10 tahun duduk, sekali pun dia tak pernah basuh lantai rumah tu. Anak kecil ke ataupun cucu ke apakah balik main tengok-tengok diapers bocor kena lantai. Dia tak tahu macam mana nak cuci tu najis. Budak ni nak kira macam mana najis kencing anak kecil, najis kencing cucu ni, nak kira najis apa? Bolehkah panggil najis mukhaffafah? Dia ni bukan minum susu mak dia saja. Dia ni dengan oblong pun makan lah. Oblong ke apa lagi? Burger benjo ni tak apa lagi. Oblong dia makan. Budak ni. Kalau oblong pun makan, betul ya oblong sebut? Kalau oblong pun makan, najis dia tu nak kira macam mana tu? Najis dia mutawassitah, najis pertengahan. Najis pertengahan ni nak cuci macam mana? Nak cuci tidak cukup dengan hanya pergi celup mop bagi basah, pergi tonyoh atas tu. Tak cukup. Dia kena jurih air bagi air tu jalan. Lepas tu baru cuci. Tak buat macam tu, tempat tu mutanajis. Tempat tu masih dikira bernajis. Sekali lagi tok ayah dia ni, hak kata tok ayah ni. Hak tok ayah ni bagus dia pergi ambil air semayang, nak pergi semayang, pijak atas tempat cucu kencing tadi ni, cucu oblong kencing tadi ni. Dia pergi pijak yang tu, dia bawa pergi masuk, pijak atas sejadah dia pula. Dia bawa ni najis ni, pergi tempek masuk atas sejadah dia. Sejadah tu cantik, sejadah Madinah tuan-tuan, pakai sembahyang ni. Sejadah Madinah tu tempek dengan kencing cucu dia, cucu oblong dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Berapa ramai orang kita yang buat mudah tentang soal cuci najis ni. Buat mudah. Sama ada 10 tahun duduk rumah tak pernah cuci lantai sekalipun, ataupun dia cuci tapi dengan cara yang salah.
cuci najis mutawassitah ni dia kena jurih ayak bagi lalu sekali, baru mop bagi kering. Dah, dia pergi timbuk mop tu, gudu timbuk. Tonyoh gitu ya. Lepas tu tok ayah pijak dia tu. Cantik punya tok ayah. Tok ayah kepada cucu oblong. Allahu Akbar tuan-tuan. Main masjid mengaji, bab taharah tak settle lagi, tak faham rupanya. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau pergi rumah orang, lepas tu nak tumpang semayang rumah dia, minta satu slipper. Tuan-tuan, semayang tak sah ni, apa cerita ni? Semayang sah pun belum tahu Allah terima ke tak. Ini semayang tak sah, sure dah tak terima. Pergi rumah orang nak semayang, nak tumpang semayang rumah dia, dia tunjuk pancong ya. Kita masuk tengok, slipper tak ada. Kita duk tengok dia ni atas bawah dia ni. Nampak oblong juga dia ni. Tak slipper satu. Kata slipper ada tak? Slipper. Dia bicari mai, kita ambil, kita masuk ambil semayang, basuh dengan slipper tu sekali. Kita pakai slipper tu keluar, pergi kita semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia nak beritahu kat kita ni. Yang pertama punya kesalahan apa dia? Lupa ataupun ambil mudah. Satu. Maka tidakkah dibilangkan orang itu taksir? Dia kata orang macam ni, takkah dia ni boleh kita anggap sebagai careless? Taksir ni maksud dia apa? Cuai. Careless. Dia buat mudah hal hukum hakam ni. Dia buat mudah. Sedangkan benda ni boleh membawa kepada sah ataupun batal ibadat dia. Kerana dia dapat ia lekas menghilangkan najis, sedangkan dia sepatutnya awal-awal tadi pergi cuci najis itu dulu. Jangan pergi jadi masalah kepada ibadat dia. Baik. Adapun apabila tiada nampak dia akan dia, maka dia orang uzur namanya. Kes yang kedua ni memang dia pun tak tahu benda tu. Pergi rumah orang, dia tengok tuan rumah ni pun dia dengan ketayak tak pernah buka. Janggut pun satu punya cantik punya trim, nampak cantik lah. Dia pun doa abang kita ni, malam ni ada kuliah ni masjid ni, doa abang kita pun tengok dia ni, kita anggap dia ni kira orang mengaji, orang yang faham agama. So kita pergi rumah dia, kita nak tumpang semayang, kita baik sangka lah. Kita baik sangka kata semua bersih, lantai kita bersih. Kita pun pergi semayang. Siapa-siapa tolong tengok saya, anak-anak siapa tu bising sangat, kesian orang lain nak mengaji. Susah tuan, benda-benda macam ni susah. Kita nak marah pun tak boleh, mak dia nak main mengaji. Kita tak marah, mak dia tak marah lepas. Itu masalah. Kan? Tu saya duduk mengajar masjid lagi lah, susah bulan puasa dia main, dia jadi Tarzan, dia lompat sana sini apa mana, masjid marah, mak pak marah masjid balik. Dan macam mana orang nak main masjid kalau sekiranya duk marah budak-budak macam ni? Susah tuan-tuan nak cakap. Kita nak memihak sana pun tak kena, kita memihak sini pun tak. Kalau kita nak tegur budak-budak, mak pak rasa. Kalau kita tak tegur, hak ramai lagi ni, awak ni mak dia ni tak jaga anak. Nampak tuan? Susah. Jadi semua orang boleh main, tolong jaga anak. Itu tolong jaga anak. Pasal apa? Kesian ni, ramai nak mengaji ni. Lagi tuan-tuan, satu saf berapa orang saja? 1000 pula. Satu saf tu ada 150 orang. Kita ada lebih kurang 10 saf. 1,500 orang laki-laki saja. Perempuan kita kata pilih 400 orang. Kat 2,000 orang duduk dalam malam ni. Kerana sikit-sikit disturbance dia panggil ni. Orang tak fokus. Tengok dia duduk fikir ni, budak ni bising. Banyak tu cakap diam lah, nampak. Bagus. Kita sikit itu bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Jadi bagi kes yang macam ni, dia kata uzur namanya. Kita tak tahu, kita pergi rumah orang, kita tengok dia nampak okey, kita pun duk ingat dia ni retilah jaga tentang kesucian rumah apa semua, kita pun semayang, itu uzur. Kalau betul dia lantai dia tak tahu cuci cara syarak, kita tak salah. Itu uzur, dia kata. Begitu juga jikalau seorang meninggalkan barang yang disuruh syarak memperbuatnya, tertinggal dengan kerana terlupa. Contoh apa tuan-tuan? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada orang terlupa. Fitrah boleh bayar daripada 1 Ramadan, boleh dah bayar. Tapi mana-mana tempat pun dia start daripada 15 Ramadan baru dia buka kaunter untuk bayar zakat fitrah. Ada orang tak bayar lagi. Pasal dia nak ambil waktu afdal. Waktu afdal ni bila tuan-tuan? Waktu afdal bayar zakat fitrah sebelum sembahyang raya.
Semua nak pergi tikam masa tu sebelum sembahyang raya. Tu Amil tu pun tak mandi sunat apa lagi, dia pun nak pergi masjid. Kita ada pergi satu bas memang tunggu depan rumah nak ambil waktu afdal. Betul tak? Tu Amil ni dia kalau dia tengok, dia kata awak depan ni buat leceh macam ni. Time ni aku dengan tak mandi apa lagi pun nak sembahyang raya. Sembahyang raya ni tuan-tuan, dia lagi besar pada sembahyang jemaat. Lagi besar pada sembahyang bagi setengah orang lah. Dia tak pergi jemaat, dia tak rasa salah. Tapi dia tak pergi sembahyang raya, Allahu Akbar, dia kata aku raya tahun ni tak payah tiru. Pasal apa? Aku main-main, dia kata lepas sembahyang lah. Dia terlepas sembahyang sunat tu, dia rasa tak ada makna ni puasa sebulan Ramadan ni. Ni yang kata orang kita ni. Okey. Syekh ni dia nak bayang zakat fitrah, bukan dia tak mau bayang, tapi dia nak ambil waktu afdal. Dia nak ambil waktu afdal. Waktu afdal itu waktu kritikal. Waktu kritikal. Jadi dia main-main tengok orang ramai time tu, dengan tu Amir pun duduk kalang kabut cari apa pun tak jumpa, buku resip habis. Masa tu lah nak jadi semua. Sampai sembahyang raya. Jadi bila lepas sembahyang raya, sudah jadi apa? Sudah masuk dalam waktu haram. Dia dah terlepas, dia kena apa pun sebelum sembahyang raya tu nak bayang. Kerana dia duk buat tangguh nak ambil waktu afdal ni, apa jadi? Tiba-tiba dia terlepas daripada buat satu perintah agama. Sebab itu satu kes. Satu kes lagi, dia bukan kata pi rumah Amil orang ramai, dia tak ada nak. Dia lupa terus. Dia lupa terus. Raya ketiga baru teringat. Raya ketiga baru teringat tu pun bini tanya. Bini kata, abang Petrah bayang tak ni? Allah, bini pun pucat muka. Allah. Tak bayang kan? Kata. Bini pula cengih. Tak bayang kan? Kata. Tanya lagu tu, kalut lagi. Uish, dia kata macam mana? Kalut lah. Masa tu mula ada WhatsApp ustaz lah. Ni saya ustaz minta maaf abang tu, saya tak bayang Petrah tu ni. Kalau saya bayang Allah tak apa ke? Raya ketiga pun nak pergi bayang. Waktu sudah habis. Ni dia bawa contoh kat kita ni. Dia tertinggal ataupun terlupa nak buat satu perintah agama, ataupun terbuat sesuatu yang ditegah Allah dengan tidak sengaja, ataupun dia pergi buat satu benda ni tak sengaja, benda salah tapi dia tak sengaja sudah pergi buat. Seperti Nabi Adam AS makan pokok kayu yang ditegah Tuhan daripada makan kerana terlupa. Nabi Adam sendiri terlupa. Allah takdirkan benda tu jadi macam tu supaya kita dapat satu pengajaran. Boleh terlupa benda ni. Dan tiada mencita akan bantah suruh Allah. Nabi Adam sekali-kali tak pernah teringat dalam hati dia, Allah tak bagi makan tapi aku nak makan. Tak ada. Terlupa. Macam kita lah terlupa. Begitu. Maka seumpama itu wajib minta maaf kepada Tuhan. Kerana itulah kita kena minta ampun dekat Tuhan. Pasal kita ni, tuan-tuan, insan, perkataan manusia ni Arab dia kata insan. Daripada root word, daripada kata dasar dia nasiya, nun silia. Nasiya makna dia apa? Lupa. Insan makna dia apa? Pelupa. Memang selalu pun akan jadi suka terlupa. Dan dia kata kerana terlupa itu, maka dia terlanggar apa-apa perintah Allah. Tu. Yang kedua, dia kata, yang kata lupa jenis yang kedua ni seperti satu orang meninggalkan sembahyang, kemudian lupa dia akan sembahyang apa. Ini raplah hati ya. Dia tinggal sembahyang, lepas tu dia lupa. Sembahyang apa aku tinggal ni? Teruk. Kecuali orang tua-tua. Banyak orang duk telefon, duk teks, saya duk tanya. Dia kata, ustaz nak tanya, ayah saya umur 95. Dia kata, okey. Allah, ustaz, dia tak mau sembahyang lah ni. Sambil cakap, ambil menangis. Dia tak mau sembahyang, ustaz. Kita kata bukan dia tak mau sembahyang. Umur tu. Umur 95 ni, hak elok ni Perdana Menteri Malaysia lah ni je. Hak lain pada tu 95 ni, Allahu Akbar. Kan? Jadi dia kata ayah dia tak mau sembahyang. Jadi dia sedih. Bincang adik-beradik ni dengan abang, dengan kak, dengan adik apa semua, bincang macam mana ayah kita ni. Dulu bagus sembahyang masjid 5 waktu apa semua, tetullah tak mau sembahyang langsung. Saya kata dah, bukan dia tak mau sembahyang. Umur tu. Dia dah jadi tak tahu siang malam, dia dah tak tahu sembahyang apa. Anak-anak kata ayah tak sembahyang Zuhur lagi ni. Sembahyang dah dia tak.
Nampak? Dia tak tahuan lah. Mayang dah dia tak. Anak kata tak lagi, ayah pada tadi duduk tani mayang bila? Aku mayang lah dia tak. Oh, dia cengih kan, biar dia main umur macam tu, dia cengih. Aku mayang lah dia tak. Okey, kita tak apa. Okey. Saya lagi baru pukul 10. Dia nak mayang Isya pula. Baru pukul 10 pagi. Dia nak mayang Isya. Kata ayah, pukul 10 pagi, tak Isya lagi. Aku tak mayang yang apa tanggung dosa. Dia kata lagu tu pula dah. Bawa dia pergi pancong. Ambil mayang pun ikut suka dia aja. Dia sapu muka sekali, dia basuh kaki, dia ambil mayang dah. Tuan, umur ni. Nak jadi habuan kita jadi betul esok. Mai dia habuan kita. Tak tahu tuan, ni kita tiap-tiap seorang termasuk saya ni tak tahu ni. Kita satu-satu orang ni apa Tuhan tulis kat kita tak tahu lagi. Hak kita duk tengok macam tu. Dia kata dia nak sembahyang Aisyah pukul 10 pagi. Tak apalah. Bawa pergi pancong, dia basuh muka kali, dia basuh kaki, dia keluar mai. Allahu Akbar. Satu rakaat bagi salam dah. Satu rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ayah sudah adakah sembahyang? Sudah lah. Ayah sembahyang apa tu? Aisyah. Dia kata. Cantik ayah. Tuan-tuan. Ini. Allahu Akbar. Allah dia nak bagi kat satu-satu orang ni lagu mana tak tahu. Tu yang sebab kita ni apa? Kena minta ampun kat Tuhan. Kita sedang, kita waras, kita minta ampun. Tak ada anak-anak minta ampun. Ya Allah, apa juga yang berlaku atas ayah aku ni, ampunkanlah dia. Keadaan dia macam ni. Allah lebih mengetahui. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. So, dia kata jenis yang kedua ni, dia kata lupa jenis yang kedua ni, satu orang tak sembahyang, lepas tu lupa tak sembahyang apa. Kalau dalam keadaan biasa, kawat lah. Kawat. Okey. Ataupun meninggal dia akan mengulang-ulang baca akan Quran yang telah dihafaznya. Ni tuan-tuan. Orang hafaz Quran ni, Allahu Akbar, kemuliaan. Kita dah cerita dah dalam kuliah kita yang lepas. Istimewa sungguh orang hafaz Quran ni. Tetapi orang hafaz Quran ni kalau dia lupa, dosa dia, dosa besar ke atas dia. Ni dia beritahu ni. Dia kata ataupun orang yang hafaz Quran meninggalkan dia akan menerah ni, duk mengulang-ulang baca Quran yang telah dihafaznya sebelum ini sehingga akhirnya jadi terlupa dengan sebab tidak diulang-ulang itu. Tuan pernah dengar nama Syekh Quraim? Oh kan, dia main Malaysia apa itu ni. Syekh Quraim ni. Panjang masa tuan-tuan mulut Quran duk jalan. Pasal dia Syekh Qura. Syekh dalam bidang hafazan Quran ni, dia syekh. Dan dia di antara yang memegang sanad bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik ke terbang daripada sini nak balik negeri dia, daripada negeri dia nak mai sini, nak pergi mana ni, dia sepanjang masa ni Quran duduk dalam poket ni, sepanjang masa duk jalan ni, hafazan ni duk jalan. Tuan, saya ada baca di mana Imam Asy-Syafi'i. Okey, kita mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan 2 hari sekali khatam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia bulan Ramadan 2 hari dia sekali khatam. Quran 30 juzuk tu 2 hari sekali khatam. Ada orang tak percaya? Ada orang tak percaya? Orang yang hafaz Quran dengan lancang dan laju. Okay, dia hafaz Quran 30 juzuk dan dia boleh baca dengan lancang dan laju. Dia akan ambil satu juzuk antara 15 ke 25 minit. Orang yang hafaz Al-Quran dan dia boleh menghafaz dan boleh baca dengan lancang dan laju, satu juzuk Quran tu dia boleh habis dalam masa 15 minit ataupun paling lama 25 minit habis. Khatam satu juzuk. Kalau betul speed dia macam tu, Imam Syafi'i lebih pada tu lah tuan-tuan. Level lah kita kata ni 15-25 minit satu juzuk ni mungkin Syekh Sudais Makkah, mungkin dia level tu. 25 minit satu juzuk. Maksudnya 30 juzuk dia ambil berapa lama tuan-tuan? Sekitar 7 atau 8 jam. 7 atau 8 jam sekali khatam. Dia boleh buat kalau dia speed dia macam tu.
Kalau tolak waktu dia berhenti semayang, dia pergi pancong, dia apakan sikit sebanyak apa-apa, kurang-kurang sehari dia boleh khatam sekali. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan 2 hari sekali khatam, menasabah tak? Menasabah. Ada orang buat satu eksperimen. Bacaan Syekh Sudais. Dia download 30 juzuk bacaan Syekh Sudais, dia pasang daripada awal baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi ni, dia start daripada situ tak berhenti. Habis 30 juzuk ni 7 jam 55 minit. Ada orang buat ni, dia buat test ni, dia nak tahu betul kalau baca ni boleh habis tu 30 juzuk tu berapa lama. Cara bacaan Syekh Sudais ni 7 jam 55 minit. Khalas, dia khatam 30 juzuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia abang apa kat kita sini, dia kata orang yang dah dapat dah hafazan 30 juzuk, kemudian kerana cuai dia, kerana malas dia, kerana dia akhirnya dia lupa ayat-ayat dia baca. Dia termasuk dalam kategori kedua, iaitu orang yang terlupa dengan sengaja. Kerana ia melampau-lampau, yakni sengaja namanya, dan taksir dan cuai dia dalam menjaga hafazan dia ni, maka berdosa dia. Maka dengan keterangan yang tersebut itu, tetaplah lupa itu ada 2 macam. Satu apa dia? Lupa kerana ambil mudah, hakih yang kencing kena pakaian tadi, dan yang kedua sengaja. Tak kira hak satu ataupun hak dua, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah. Dia kata begitu jugalah salah ada 2 macam. Hak tadi lupa. Salah pun serupa ada 2 macam. Satu, memperbuat seseorang itu akan barang yang ditegah Tuhan dengan sengaja dan dikehendaki. Terang salah. Dia buat salah, dia tahu benda tu salah tapi dia buat. Terang dia salah. Maka iaitu salah daripadanya, maka ialah orang yang dikira salahnya itu dikira sebagai satu salah. Maka salah yang demikian itu elok sekali dia minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan atas perbuatannya yang salah itu. Satu, itu clear. Yang kedua, salah yang kedua, bahawa adalah salahnya itu dengan sebab jahil ataupun dengan sebab jalan sangka, zan. Satu, dia buat salah kerana dia jahil. Haru tuan-tuan, dengan jahil ni haru. Orang perempuan misalnya, dia faham kata aurat ni apa dia? Aurat ni pakai tudung. Dia faham yang tu. Jadi dia pakai tudung tapi dia pakai singlet tangan pendek. Ini pening lah. Kerana pada faham dia yang kata aurat tu pakai kelumbung. Dia faham lagu tu. Itu fahaman orang jahil. Aurat ni apa dia? Aurat ni kena tutup kecuali muka dan tapak tangan dan belakang tangan. Itu yang kata tutup aurat. Dia faham, dia jahil. Jadi dia faham kata hang sekup tudung kira hang tutup aurat. Dia sekup tudung, dia keluar pergi belikan pakai t-shirt tangan pendek. Allahu akbar. So, itu salah. Salah tu duduk dalam kategori kedua, iaitu salah kerana jahil, dia kata. Seperti satu orang yang menyangka akan waktu sembahyang belum masuk lagi. Ni sangka, dia duduk sangka kata tak masuk lagi. Pasal apa? Dengan cuaca tak elok, dengan jerebu, macam di Sarawak lah ni jerebu, indeks bacaan pun cukup teruk. Jadi hari-hari duduk nampak kelam begitu aja. Jadi dia tak ketahuan masa. Maka dia kata ditakhirkan akan sembahyangnya sehingga keluar waktu. Dia duk ingat tak masuk lagi. Waktu asar tak masuk lagi. Keadaan dengan kelam, dengan pokok hujan, dengan apa, dia dengan asar tak masuk lagi. Dia buat relax, bang dia tak nak sembahyang. Bang maghrib. Dia tak sembahyang asar lagi. Bang maghrib. Dia duk celapak masuk dalam pancong, ambil air sembahyang, nak sembahyang asar. Kerana zan, kerana sangka dia baru nak masuk zuhur, sedangkan sudah masuk ingat nak masuk asar, rupanya dah masuk maghrib. Whatever it is, benda ni dia panggil apa? Apalah jingga dia panggil. Zaman dulu tak apalah, dengan jam tak ada, dengan apa tak ada, semua pakai duk tengok ke langit dia nak teka. Lah ni macam-macam, dengan jam tangan, dengan jam apa ni, jam semayang, bang bertanak duk bunyi di dinding rumah duk. Nak apa lagi? Wah,
apapun itu dosa. Maka ini setengah daripada kesalahan yang datang pada seseorang, tetapi minta ampun dan minta maaf kepada Allah kerana cuai. Dia kata kena minta ampun. Baik, masalah dia kata tanggungan yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni segala hukum yang berat yang diletakkan ke atas hamba-Nya, ataupun seperti bala bencana yang diturunkan ke atas umat nabi-nabi dulu. Umat nabi dulu tuan-tuan, gempa bumi, saat lagi dengan dahsyat, ribut sampai habis satu umat mati dulu. Lah ni mai balik tak? Mai balik dah. Saya cerita di Masjid Simpang 4 Matang Buluh baru ni, dia kata apa? Nature is angry. Dia kata nature, dia kata ni segala angin, segala macam-macam ada dalam alam ini, dia kata nature. Geng ni lah, geng orang putih ni, dia kata nature. Dan nature ni angry lah ni, dia kata. Duk tak duk jadi gempa bumi, duk tak duk bukit runtuh, duk tak duk sekali lagi air laut. Mana kena bawah ni? Bahamas. Nama taufan tu apa nama tu kan? Dorian nama. Duk tak pasal-pasal ni. Pi kena ni, tuan-tuan masuk dalam YouTube, dia ada tunjuk. Dia ambil gambar dengan menggunakan apa tu lah ni? Drone. Ambil gambar sebelum dan selepas. Bahamas sebelum kena taufan Dorian dan Bahamas selepas kena. Tuan-tuan, flat dia bagi. Kita duk baca dalam Quran, dalam tafsir, duk cerita macam mana umat nabi-nabi dulu kena bala daripada Allah sampai flat habis semua. Fadammarha tadmira. Allah kata maka aku flatkan bumi tempat duduk depa ni se-flat-flatnya, serata-ratanya. Hari ni dia duk mai, tapi tidak dalam form, dalam bentuk yang mai kepada umat-umat dulu, tetapi itulah gambarannya. Kena rata dunia duk kena, tak pasal-pasal ni, api terbakar, dia makan sampai tak boleh kontrol, bomba turun sepenuh tenaga ada ni, segala kekuatan yang ada, berapa balai bomba semua turun sampai habis air, pergi caduk air sungai, tak boleh kontrol api. Dia dah mai satu peringkat apa dia? Manusia terpaksa melutut minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam tu. Maka telah diajak Tuhan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya lepas daripada segala tanggungan yang berat itu, iaitu seperti yang telah difirmankan Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ni semua ayat kita dah hafal dah. Wahai Tuhan kami, tidaklah kiranya ataupun janganlah kiranya ditanggungkan ke atas kami beban yang tak tertanggung oleh kami. Minta, ya Allah, janganlah bagi mai apa-apa yang kami tak mampu nak tanggung. Begitu. Sebagaimana yang telah engkau beri ke atas umat-umat dulu. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum ke atas Bani Israel itu, hukum yang berat. Umat dulu siapa dia? Di antaranya Bani Israel. Allah turunkan dekat mereka perintah yang berat. Apa dia perintah yang kena dekat Bani Israel ni? Seperti disuruh sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Bani Israel kena 50 waktu. Itu sebab masa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik pergi menghadap Allah, Allah fardukan berapa sembahyang kat kita? 50. Pasal apa? Pasal Bani Israel pun 50. Maka umat Muhammad pun kena 50. Yang kemudiannya reduce tu korang sampai tinggal 5 pun tak buat juga. 5 pun tak buat. Subuh kata tak boleh nak buka mata. Zuhur kata kalut di pejabat. Asar kata balik kerja sangkut dalam jam. Maghrib sampai di rumah terlambat, habislah waktu maghrib. Aisyah baru sudah makan kenyang terlena. Dah sembahyang apa? Tak sembahyang, tuan-tuan. Dan tak heran, tak sembahyang dan tak heran dengan tak sembahyang ni. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, Bani Israel kena 50 waktu sembahyang, dan taubat Bani Israel dengan bunuh diri. Ini syariat Allah turunkan ini hukum kepada Bani Israel. Dia buat salah, setakat astaghfirullahalazim, setakat minta ampun tak settle, dia kena bunuh diri, barulah habis dosa dia. Bani Israel macam tu.
Kita ni ringan tak? Ringan. Nabi kata apa? Nabi sendiri istighfar astaghfirullahalazim 70 kali sehari ataupun 100 kali sehari. Kita berapa kali? Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah Nabi sebut astagfirullahalazim berapa kali lepas semayang? 3. Lepas semayang Nabi sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas itu Nabi baca zikir-zikir yang tertentu. Selepas daripada tu Nabi istighfar sampai 70 sampai 100 kali. Kita pakai lepas semayang 3 kali tu pun tak dan, 3 pun tak dan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kedua tu, Assalamualaikum dah bangkit bila. Bagi salam kedua tu sambil duduk pikat kasut nah. Nakai kita tuan-tuan, nakai. Begitu. Okey. Dan Bani Israel dulu mengeluarkan zakat dengan 1/4 harta. Tu Bani Israel dulu. Kalau ada 4,000, contoh, ada 4,000 ringgit, zakat dia berapa? 1,000. 1,000 zakat dia. Syariat. Tak buat keluar banyak tu berdosa. Kita berapa tuan-tuan? 2.5%. 2.5% daripada jumlah yang patut kena zakat, daripada nisab yang kena tu pun tak payah. Pun tak payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan siapa kena najis pada pakai Bani Israel? Kalau najis kena, macam kita cerita tadi ni, masuk arena armia toilet, percik najis kena baju. Bani Israel apabila pakaian terkena najis, dipotong tempat yang kena najis itu, kena gunting buang tempat tu, basuh tak boleh. Kalau syariat ni kena kepada kita tuan-tuan, tak tahu apa jadi. Penuh neraka dengan puak kita aja. Wallahiyazubillah, nauzubillah. Allah bagi ringan kat kita, kita tak boleh buat. Dan Bani Israel dulu, siapa yang berbuat dosa ni, Bani Israel, siapa yang buat satu dosa, jadilah dosanya itu tertulis di atas muka pintu rumahnya. Tuan ingat, saya baca mukadimah hadis di Masjid Simpang 4 Metang Buluh, cerita tentang Al-Kiflu. Al-Kiflu, seorang budak daripada Bani Israel. Yang Nabi cerita ni bukan marrah, bukan marratain, bukan salasa marrat, bukan sab'a marrat, bahkan aksar min zalik. Ingat tak hadis tu? Baru lupa dah. Hadis yang kita baca di Masjid Simpang 4 Metang Buluh, satu orang pemuda Bani Israel, Nabi duk cerita kisah budak Al-Kiflu ni, Nabi duk cerita ni, Nabi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, bal aksar min zalik, lebih pada 7 kali Nabi duk ulang cerita. Baik, budak ni kita ringkaskan hadis tu apa dia? Apa jadi dekat budak ni? Akhirnya dia bertaubat. Bila budak perempuan yang dia bayar sitina dinaran, dia bayar 60 dinar ni, dia ajak berzina, tiba-tiba budak ni takut, ketak, lepas tu dia terus insaf. Dia kata, ya Allah, kalau kerana ni hang buat, ambil 60 dinar tu pergi, tak jadi berzina, duit tu ambil ke hang. Dan dia terus kata, start pada ni aku tak mau buat dosa apa dah. Dia kata lagu tu. Malam dia tidur, famata min lailati. Hadis tu kata apa? Malam dia tidur, mati dia dalam tidur. Wahai, sebelum tu dia jahat, dia cukup jahat. Tiba-tiba kisah ni menyebabkan dia insaf dan dia berjanji pada diri dia, dia tak mau buat dah dosa apa-apa pun. Malam tu tidur mati dalam tidur. Fa asbaha maktuban ala babih innallaha qad ghafara lil kifli. Hadis tu kita baca. Pagi esok dia dah mati dah. Dia mati malam tu, pagi esok orang lalu depan rumah dia, tengok atas pintu rumah tertulis, Allah ampunkan dosa dia. Rupa-rupanya ini syariat kepada Bani Israel. Kalau buat dosa, bangkit pagi esok ada tulis di atas pintu rumah, dia ni buat dosa apa semalam. Tulis, tertulis. Allah perintahkan malaikat ke apa benda tak tahu, pergi tulis. Dia buat dosa, satu kampung nanti tahu. Lalu tengok, Allahu Akbar, dia ni semalam dia berzina. Allahu Akbar, dia ni semalam dia mencuri. Allahu Akbar, dia ni semalam dia minum arak. Tertulis di atas pintu rumah Bani Israel. Kita hari ni tuan-tuan buat dosa, pagi esok boleh duduk senyum elok, orang tak tahu. Allah tahu. Dia tak tulis di pintu rumah, dia tulis dalam buku rekod kita. Esok sedar nanti kena. Nauzubillah min zalik. So dia kata apa? Bani Israel dulu buat dosa, tertulis di pintu rumahnya. Maka sekalian yang tersebut itu dinamakan beban yang berat.
Maka beban yang berat seperti itulah diminta Tuhan kiranya tidak ditanggungkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita umat Nabi Muhammad, Allah lindung kita daripada segala beban-beban ni. Wallahu alam. Tak boleh habis juga. Saya ingat boleh habis dah tajuk ni, nak masuk tajuk besar baru, tak boleh juga. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk cerita minta Tuhan tidak memberat apa-apa yang tiada kuasa kita nak menanggungnya. Kita nak minta lah apa benda yang kita tak mampu buat, minta Allah ampunkan kita. Kita tak mampu nak buat apa, minta Allah ampunkan kita. Ada orang tuan-tuan, dia tak cukup kuat. Menikah dengan satu perempuan, janji. Dia kata kat perempuan ni, esok menikah hang pakai tutup aurat nah. Masa dia menikah, dia ni tak pakai. Janji. Nikah esok hang pakai tutup aurat nah, jangan bagi aku berdosa. Okey. Lepas menikah, bini tak mau pakai. Dan dia lemah. Dia tak boleh. Ada orang tuan-tuan, dia jenis dia ni, hadis akan datang kalau boleh kita akan selit masuk ni. Azab Allah nak main ni. Di antaranya dia kata iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Kita nanti beritahu status hadis ni nanti bulan depan insya-Allah. Okay. Bala Allah halal ke atas umat yang ada 15 benda ni jadi. Di antara 15 tu apa dia kata? Apabila isteri derhaka suami, apabila anak derhaka ibu, wa aqa ummah wa jafa abah, apabila bapa ni jadi dayus, jadi bapa dayus, jadi suami dayus, tak ada word nak keluar nak tegur isteri dengan anak-anak ni, tak ada word nak keluar kerana lemah dia tak boleh. Ada orang jenis macam ni, tak tahulah apa malang dia Allah bagi dekat dia jadi macam tu, tak ada word. Bini buatlah apa macam mana benda pun nak tegur tak boleh, duk nak cakap tak keluar, air mata keluar, suara tak keluar. Tengok anak ni, Allahu Akbar, perut ni Allah Ta'ala tahu bersabut ni, tengok anak ni nak tegur tak keluar. Bini kata, abang tegur lah anak kita ni dalam perut ni, dia bukan tak mau tegur, dia nak tegur, tapi dia tak ada kekuatan nak tegur. Makan hati ni, tengok kelakuan anak yang duduk dalam rumah dia ni, subuh tak bangkit sembahyang dengan Allahu Akbar, nak tegur tak keluar. Wih tuan-tuan, ni fenomena ni dia nak main ni apa? Minta ampun dekat Tuhan pasal apa? Tak boleh nak buat. Ada orang tak erti marah orang ni, ada dia tak boleh menangis. Bini jaga pukul 4:30 pagi, jaga bunyi orang duk terisak-risak menangis ni, bini jaga 4:30 pagi, tengok lelaki dia duk ujung katil ni, hampak sejadah, duk doa, menangis dalam doa ni. Bagus dia bangkit tahajud, bagus dia serah diri, dia minta tolong Allah, bagus. Tapi dia tak boleh. Dia nak tegur bini tak boleh, nak tegur anak tak boleh. Dia menangis depan Allah. Ada. Jenis macam ni ayat nak main ni, nak beritahu ni. Orang jenis macam ni dia tak boleh. Dia cuma boleh minta kat Tuhan, ya Allah, dia kata. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Lepas tu dia akan main pula cerita minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan ni atas kesalahan yang macam mana. Dia nanti mai kat kita. Kemudian di hujung tajuk besar kita baca ni, di ujung tu dia nak cerita kata azab Allah ni. Dia nanti mai dalam bentuk macam mana. Ada setengah umat dulu Allah marah ni sampai Allah buat mai dekat dia dalam bentuk maskha, dia panggil. Ada yang main dalam bentuk khasfan, earthquake. Allah punya marah dekat umat ni, Allah buat main gempa bumi, mati. Bani Israel, Allah buat main dalam bentuk maskha, min sin kha, maskha. Allah ubah rupa.
Hadis kita baca di Matang Bulughul. Allah ubah rupa. Jadi apa? Qiradatan wal khanazir. Allah ubah bagi jadi kera, bagi jadi babi. Allah ubah rupa. Kita nanti baca dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah kita akan baca depa yang Allah ubah ni, Bani Israel yang Allah marah dekat depa ni, Allah ubah rupa bagi jadi qiradah, qirdun, qafradan. Qirdun ni makna dia kera waterfall tu, qirdun. Qiradah dalam bahasa Quran kata. Khanazir jamak kepada khinzir. Allah ubah bagi jadi rupa kera dengan rupa khinzir. Allah ubah. Perbincangan kita sebut dalam kuliah akan datang, ubah jadi sungguh kah, ubah perangai jadi legutu kah, dan kalau ubah sungguh berapa hari dia hidup atas rupa baru dia tu, berapa hari dan dia mati. Tuan-tuan, jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Kerana Allah boleh ambil tindakan luar jangka ke atas hamba-hamba dia. Kemudian kita akan main pula cerita tentang surah Ali Imran. Ayat-ayat pilihan daripada surah Ali Imran. Saya gezek bulan 4 dulu. Mula dia start, dia nak cerita Imran ni siapa? Adakah dia bapa kepada Maryam, Tok Wan kepada Nabi Isa, ataupun Imran ini bapa kepada Nabi Musa alaihi salam? Atulah dia main tu. Pasal apa? Pasal dengan itu kita akan tahu lanjutan daripada kisah Imran ini. Lepas itu dia akan main perbincangan tentang ayat-ayat muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat. Quran ni dia ada dua macam ayat. Satu muhkamat, ayat yang clear. Dia sebut benda tu tak payah fikir apa, memang itulah yang Tuhan maksudkan. Satu lagi ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tasyabuh, yang kesamaran, yang betul-betul Tuhan nak kata apa ni dalam ayat ni. Okey. Kemudian dia akan main satu cerita yang menarik. Dia kata ada satu golongan dalam dunia ni yang depa putar belit ayat Quran. Siapa golongan ni? Kita nanti tengok. Very interesting. Semua menarik, itu yang masalah dia. Very interesting. Maksud habang very interesting ni apa, tuan-tuan? Jangan tak main. Bulan depan kena main. Kita tuan-tuan nak hidup berapa hari lagi tak tahu. Ngaji bagi banyak sikit. Ngaji banyak sikit. Bila kita duduk, kita dengar ni Allahu Akbar. Hal kita dengar dah, kita dengar lagi satu pengukuhan bagi kita ingat lagi. Hal kita tak pernah dengar langsung dengar Allahu Akbar. Umur aku 65 malam ni baru dengar benda ni. Tuan-tuan. Untuk apa? Diri kita. Bukan habuan pidu nak berhujah, nak tunjuk pandai dengan orang. Tak apa. Habuan kita, silap-silap mana kita perbetul, kita makin dekat dengan date, expiry date kita ni makin dekat. Tak tahu bila, tak tahu. Malam ni kah, esok kah, minggu depan kah, bulan depan kah. Sebab kematian pun kita tak tahu. Sebab kematian, tak tahu. Sahabat kita Allah yarham, anggota tentera tu, tak sangka tuan-tuan, tengah duk buat latihan untuk persembahan. Tak sangka. Bukan pertama kali. Ajal sudah sampai. Mati. Dia boleh kena macam tu, kita pun boleh kena macam tu. Kita tak tahu macam mana cerita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hidup ni sangat menginsafkan. Sangat menginsafkan. Apa pun, biarlah kita balik dalam keadaan kita ready. Allah akan welcome kita bila kita balik esok ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.